Saya nak cerita satu lagi kisah daripada 4 karya sastra klasik yang penting di China, iaitu Journey to the West. Dalam bahasa asal buku itu diberi nama Zi Yuji. Buku yang ditulis oleh Wu Cheng'en sekitar abad ke-16. Buku itu menceritakan kisah di mana perjalanan Sami Sanzang daripada China menghala ke barat. Barat bukan maksud kita pergi ke western countries bukan, ataupun negara-negara Eropah, bukan, tapi pergi ke Central Asia, negara-negara seperti Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan, negara setan bukan negara setan Checkpoint terakhirnya adalah di India. Cerita ini mengisahkan bagaimana perjalanan beliau untuk mencari kitab Buddha di mana ketika itu di China tidak mempunyai transkrip Buddha yang berkualiti berbanding dengan yang ada di India. Jadi that's why Sami Sanzang mengambil peranan untuk pergi untuk mengambil kitab-kitab itu dan bawa balik ke China. Dan yang menariknya dalam cerita ni sebenarnya dia mengisahkan ada 3 fasa penting lah. Fasa pertama adalah menceritakan tentang kelahiran berkaitan dengan Sang Wukong ataupun Raja Monyet tersebut. Beliau ini lahir sebenarnya daripada sebuah batu. Dan ketika beliau dilahirkan, beliau pecah daripada batu tersebut. Dia telah menggegarkan kayangan. Raja di kayangan tersebut pernah bertanya, apakah yang terjadi kerana bunyi yang sangat kuat? Dia mengatakan bahawasanya ada terdapat seekor beruk yang lahir ke dunia. Tidak mengapalah tuanku, tidak memberi kesan langsung pada kita, dia kata begitulah. Tapi yang menariknya adalah itu fasa pertama di mana menceritakan secara detail bagaimana Wukong pergi belajar, mendapatkan ilmu, menuntut. Fasa kedua adalah pemilihan Sami Sanzang, pembinaan karakter Sami Sanzang daripada Sami yang biasa-biasa, kemudian Sami menjadi Sami yang dihormati dan akhirnya beliau terpilih untuk mewakili dalam kalangan Sami-Sami yang terbaik untuk pergi mendapatkan kitab di barat. Dan seterusnya fasa ketiga adalah menceritakan pengembaraan Sami Sanzang yang pada mulanya beliau pergi secara bersorangan dan pada akhirnya bertemu dengan 4 pengikut dia, iaitu yang pertama Sun Wukong, yang kedua Zubaji, yang ketiga Shao Wujing dan yang keempat Yulong. Keempat-empat ini telah diberikan peluang oleh Dewi Guanyin untuk mengikut Sami Sanzang untuk memastikan keselamatan Sami Sanzang dipelihara semasa perjalanan pergi ke barat. Karya ini merupakan satu karya yang menarik diceritakan secara novel, bagaimana dia menegur Sami Sanzang. Orang melihat Sami Sanzang sebagai seorang Sami yang sangat baik, penyabar, sedangkan dalam banyak cerita, sepanjang cerita ini, Sami Sanzang ini banyak mengeluh, komplain, mengkritik, tidak selesa dengan keadaan berjalan. So sebenarnya apa yang saya nak cakapkan adalah walaupun dia ni orang agama, tapi sebenarnya beliau bukanlah orang yang sempurna. Banyak tindakan-tindakan Wukong yang cuba untuk menyelamatkan dia tapi disalah tafsir oleh dia. Dia melihat dari kacamata dia sendiri. Dan yang kedua, saya rasa kritikan juga terhadap orang-orang agama. Bila Sami Sanzang dia pergi mengembara, dia bawa ke-4 anak murid dia ini pergi dan dia bermalam kat satu tokong. Dan di tokong itu ada penghuni-penghuni dia, Sami-Sami yang ada kat sana lah. Jadi apabila dia berjumpa dengan Sami-Sami tersebut, Sami-Sami tersebut meraihkan dia, menghormati beliau. Tapi rupa-rupanya pada malam waktu, Sami-Sami tersebut berkomplot untuk membunuh dia. Kerana apa? Kerana ingin mendapatkan jubah Sami yang dianugerahkan oleh Dewi Guanyin. Dan ini menunjukkan bahawasanya walaupun mereka ni orang agama, tapi sebenarnya mereka juga mempunyai nafsu, sifat-sifat ketamakan. Bukanlah kita kata orang agama saja, sebenarnya kita kata secara general lah. Dan kita juga sebenarnya mempunyai ciri-ciri tersebut dan budaya begitu. Kritikan-kritikan yang ada dalam cerita Zi Yuji ataupun cerita Journey to the West ni sangat menarik. Dan karya ini sebenarnya telah banyak memberi kesan dalam perbincangan literatur atau perbincangan sastra seluruh dunia. Bermaksud karya tersebut sentiasa signifikan dan kalau kita nak tahu, kita boleh baca dan kita kena tambah baik pemahaman kita berkaitan dengan sastra klasik.